Sejarah pembinaan Lebuh Raya Timur Barat dari Gerik ke Jeli. Tahun 2020, genaplah 38 tahun pembukaan Lebuh Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik Perak dan Jeli Kelantan. Dengan siapnya Lebuh Raya ini pada Julai 1982, maka jarak perjalanan dari utara ke pantai timur dapat dipendek. Penduduk dari kedua bahagian Malaysia ini tidak lagi perlu turun ke selatan dahulu sebelum sampai ke destinasi. Pemandu hanya perlu melalui kawasan Gerik sebelum sampai ke destinasi masing-masing. Bagi kebanyakan daripada kita, Lebuh Raya ini tidak banyak bezanya dengan Lebuh Raya lain yang dibina di Malaysia. Namun, bagi mereka yang hidup pada zaman pembinaan Lebuh Raya ini serta yang terlibat secara langsung dalam pembinaan Lebuh Raya ini, projek ini sebenarnya merupakan lambang pengorbanan generasi dahulu untuk keselesaan generasi pada masa kini. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa sebenarnya terdapat dua objektif dalam pembinaan projek ini. Pertama, seperti yang dijelaskan di atas, bagi memendekkan jarak perjalanan antara kawasan utara dan pantai timur. Kedua, objektif projek ini adalah bagi mengangkat kegiatan komunis di tanah Melayu, terutamanya di kawasan Gerik pada waktu itu. Dengan kewujudan komunis pada masa itu, ternyata bukanlah tugas yang mudah untuk membina Lebuh Raya ini. Malah ramai yang terkorban dengan serangan komunis. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada tahun 1970 dan pihak Jabatan Kerja Raya JKR sendiri telah diamanahkan untuk menyiapkan projek berskala mega dan penuh berisiko ini. Gerik merupakan kawasan hitam. Ini bermakna kawasan ini merupakan paling berisiko dengan ancaman komunis dan sering diawasi oleh pihak pasukan keselamatan bagi melindungi penduduk kampung setempat. Dan Gerik juga merupakan kawasan yang strategik bagi komunis, memandangkan kawasan ini terletak di sepadan Thailand selain mempunyai akses darat dan sungai untuk ke negara jiran. Dalam usaha memerangi pengganas komunis ini, maka tercetuslah idea pembinaan Lebuh Raya ini yang mempunyai misi serapan dua mata. Tidak seperti Lebuh Raya yang biasa, Lebuh Raya ini dianggap sebagai Lebuh Raya pertahanan yang akan memudahkan akses pasukan keselamatan negara pada ketika itu. Projek Lebuh Raya ini juga sejajar dengan usaha kerajaan dalam pembinaan keselamatan penduduk melalui program keselamatan dan pembangunan. Pembersihan kawasan hutan bagi pembinaan Lebuh Raya ini juga akan memutuskan laluan pengganas komunis ini untuk melarikan diri ke Thailand. Dengan pembinaan ini juga, kawasan-kawasan hutan yang biasanya menjadi kawasan persembunyian juga akan terjejas. Projek ini juga menghadapi kesukaran kerana bentuk muka bumi yang bergunung ganan di kawasan ini. Bagi yang tidak ketahui, Lebuh Raya ini akan melintasi dua buah banjaran di Malaysia, iaitu Banjaran Bintan dan Banjaran Titiwangsa. Selain itu, para pekerja juga perlu melintasi kawasan hutan belantara yang sangat tebal. Bagi melindungi para pekerja dan segala peralatan yang digunakan, kerajaan telah mengadakan kawalan ketat di kawasan tapak pembinaan Lebuh Raya ini dengan mewujudkan pos-pos kawalan pada setiap kilometer Lebuh Raya ini. Projek ini dimulakan dengan pembinaan serentak dari arah Jeli dan Gerik bagi memudahkan pergerakan pekerja dan menjaga keselamatan keluarga mereka. Maka telah diwujudkan dua buah kem pengkalan di Jeli dan Gerik. Malah kem pengkalan di Gerik juga dikatakan masih wujud sehingga ke hari ini. Apabila jarak Lebuh Raya semakin bertambah, maka kem-kem kecil telah dibina memandangkan jarak daripada kem pengkalan utama semakin jauh. Dalam tempoh pembinaan Lebuh Raya ini, kerajaan telah mengarahkan pihak tentera mengetatkan kawalan melalui op pagar. Antara peristiwa hitam yang pernah terjadi di tapak pembinaan projek ini adalah pada 23 Mei tahun 1974 yang menyaksikan 63 buah jentolak telah dimusnahkan oleh pengganas komunis ini. Serangan tersebut bermula pada jam 8 malam dan berlarutan ke pagi. Kemusnahan jentera-jentera ini sekaligus telah menyebabkan kerja-kerja pembinaan tergendala. Satu lagi tragedi hitam berlaku pada tanggal 27 Ogos tahun 1974. Serangan hendak komunis menyebabkan 3 orang pekerja JKR telah terkorban dan beberapa orang yang lain tercedera. Serangan ini berlaku ketika pekerja ini dalam perjalanan ke Banding dari kem pengkalan mereka. Seramai 116 pahlawan dari unit keselamatan telah gugur antara tahun 1968 hingga 1989 semasa pembinaan Lebuh Raya ini sedang dijalankan. Tidak salah untuk pembaca Muslim untuk membaca Al-Fatihah bagi mengingati perjuangan yang telah gugur sepanjang pembinaan jalan ini. Akibat ancaman daripada komunis dan cabaran muka bumi yang bergunung ganam menyebabkan projek ini lambat siap daripada jangkaan awal dan hanya siap selepas 12 tahun. Kos projek ini juga telah meningkat daripada bajet awal sebanyak RM85 juta kepada RM396 juta. Akhirnya, pada 1 Julai 1982, Lebuh Raya ini siap dengan rasminya dibuka kepada orang ramai. Namun, memandangkan laluan ini berada di kawasan keselamatan, pihak tentera masih lagi menggalas tanggungjawab memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya ini. Ketika itu,
Lebuh raya ini hanya boleh digunakan pada waktu pagi sahaja memandangkan terdapat risiko serangan komunis pada waktu malam. Tiada kenderaan dibenarkan melaluinya selepas pukul 6 dan terdapat beberapa pos keselamatan di lebuh raya ini. Pos kawalan keselamatan ini akhirnya ditamatkan perkhidmatannya pada tahun 1989 selepas penjajahan damai komunis di Hat Yai yang menyaksikan Parti Komunis Malaya PKM meletakkan senjata. Pada masa kini, terdapat 5 kawasan rawat dan rehat R&R di sepanjang lebuh raya iaitu Pras di Gerik, Pulau Banding, Air Bandun, Titi Wangsa dan Tasik Pergau. Pengguna yang melalui lebuh raya ini juga dapat menyaksikan sendiri keindahan Tasik Temenggong yang terhasil daripada pembinaan empangan Temenggong. Ciri unik yang hanya terdapat di Jalan Raya Timur Barat. Terdapat terowong semi yang berdekatan dengan puncak Titi Wangsa yang dibina bagi mengatasi masalah tanah runtuh yang menjadi masalah apabila tiba musim ke-7. Malah pihak berkuasa telah membina laluan lintasan gajah bagi mengelakkan gajah melintas di atas jalan. Pengguna juga boleh melihat kubu lama atau pillbox yang pernah digunakan di sekitar Tasik Temenggong, Pulau Banding dan beberapa lokasi strategik yang lain. Terima kasih guys kerana menonton. Terus support AZTube untuk video-video yang lebih menarik.